Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وطبيب قلوبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه وأولاده وقرباته وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. أما بعد. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan inayah, taufik dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita ruang dan peluang serta kesempatan kepada kita untuk bertemu dan berhimpun pada pagi hari, pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan dan perhimpunan kita ini dapat meraih pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan segala macam dosa dan noda, kesalahan dan maksiat yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bermohon agar Allah Subhanahu wa taala merahmati umur kita, memberkati sisa umur yang terbaki pada kita. Mudah-mudahan sisa umur tersebut menjadi umur yang terbaik dalam hal keadaan kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, kita sama bacaan kitab kita Penawar Bagi Hati. Kita sampai pada 145 baru. Kita sambung pada pengakhir bab yang kedua, kitab yang kedua, pada bab yang ke-10 pada menyatakan riya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif, ketahui olehmu, yakni faham sungguh-sungguh oleh kamu bahwasanya riya itu menuntut pangkat di dalam hati manusia. Yang kata riya itu apa? Menuntut pangkat. Makna pangkat dekat sini apa? Dia ada kedudukan dalam hati manusia. Sama ada dia dipuji, dia dikenang, dia diingat, dia diketahui dalam hati orang, dia dapat tempat. Dalam masalah apa? Yang pertama dengan ibadat dia. Dia nak orang tahu, dia nak orang reti, orang tengok ibadat yang dia buat. Hak kata riak lah. Ibadat dalam konteks yang luas. Ibadat, apa pun bentuk ibadat. Bukan sekadar ibadat yang maklum, puasa, sembahyang, haji. Bahkan lebih daripada itu. Bagi makan orang, ibadat tak? Ibadat. Bagi makan orang boleh pahala. Bagi makan orang pun dia nak orang kenang kenduri dia, the best. Orang lain kenduri takat ayam, lembu. Dia ada dengan ikan, dengan udang, dengan ketam, kura-kura, semua dah. Contoh, supaya dia orang tahu kenduri dia first class. Sampai bila pun orang nak cakap hang punya kenduri tak ada siapa boleh challenge. Dia nak yang tu. Dia nak yang tu. Ya. Ataupun pada masalah yang lain, umpama memberi sedekah misalnya, dia nak orang tahu yang kata dia buat baik. Dengan ibadat yang dia dok buat ni, dia nak apa yang dia buat orang ingat, orang tahu, orang kenal, orang sebut. Yang tu. Dan pekerjaan kebajikan, apapun yang kata kebaikan, dia akan buat, tapi dia nak yang kata riak tadi. Sikit perbuatan dia nak orang. Dia boleh potong rumput dekat 3 helai, dia nak 3 helai tu orang tahu dia potong rumput. Walaupun dia potong cuma 3 helai.
Yang penting orang nampak aku potong. Lepas tinggallah orang pun beralih, dia pun belah. Yang penting orang nampak dia buat kerja. Kaki macam ni kan berlambak. Kita duk buat majlis korban. Hak duk sibuk tu, pegang daging, diangkat kau ni, dia letak kau ni, dah. Saya buat kerja tadi takkan tak ada apa. Wah, angkat daging kau ni, letak kau ni. Nak panggu juga. Kan, kaki ni, mana tempat pun ada. Yang penting orang nampak dia buat kerja. Sama ada orang tu cakap ke dia ke, tak ke, dia tak perlu. Yang penting dia nak orang nampak dulu. Orang tahu dulu. Orang alert apa yang dia buat. Atau dia kata, yang kata riak itu juga menghendaki oleh seseorang dengan ibadatnya akan manfaat riak. Yang tadi yang mula-mula dia tak perlu. Yang penting orang tahu. Orang nak cerita ke, orang nak sebut ke apa, dia tak perlu. Yang kedua ni dia kata mendapat manfaat dengan riak. Bukan takat orang tahu. Orang sanjung dia. Dia nakkan sanjungan dengan apa yang dia buat. Dia nak kredit. Yang ni pun ada juga. Kutu ni berlambak tu ada. Kaki klaim dia. Orang lain habis sampai sakit lutut potong rumput. Lah dia duduk sapu. Oh, saya dari pagi tadi duduk buat kerja ni. Kaki klaim. Dia main tegak gambar, masuk dalam grup. Oh, ni hang tolong tegak gambar aku Ustaz. Pegang menyapu. Dah, belah. Dia nak orang puji. Dia nak dapat manfaat daripada riak yang ada pada dia. Apa manfaat? Orang sebut. Orang puji. Yang tu manfaat. Apa pun bentuk manfaat. Walaupun sekecil-kecil. Manfaat yang dia dapat. Orang senyum dekat dia. Cukup lah. Dia merasa seronok. Kalau dia, orang boleh tahu apa yang dia buat daripada ibadat dan kebajikan. Seperti harta dan puji. Kita sebut tadi. Itu yang kata riak menurut muallif kitab kita menuntut perhatian manusia dan menuntut manfaat dari manusia akibat riak. Itu yang kata riak. Dan bahawasanya riak itu kelakuan yang dicela. Agama tak suka. Penganutnya berperangai bersifat dengan sifat ini. Perangai riak ini dicela, dikeji dalam agama. Yang haram, yang mana perbuatan riak ini ijma' ulama kata haram. Mana kata kalau buat dosa. Pasal ijma' ulama kata haram. Siapa yang ada riak dalam diri dia, mithqala khardalin, sekalipun dengan sebesar biji sawi sekalipun, dia dikira berdosa. Yang mana riak itu dinamakan juga dia syirik yang kecil, syirkul asghar. Nabi menyamakan riak ini dengan syirik yang kecil. Pasal apa syirik? Kita faham syirik. Syirik menduakan Allah Ta'ala, mendatangkan syarikah, kongsi kepada Allah. Riak disebut sebagai syirik yang kecil kerana apa? Dia mungkin tak sembah yang lain daripada Allah, tapi dia menuntut balasan yang lain daripada Allah. Allah takat bagi pahala. Dia nak manusia puji lah tu juga. Kalau orang tak sebut, ni, hang pagi tadi hang tak ada ke? Awak, pagi tadi aku belanja kat kedai makan saja. Aku belanja pagi tadi hang tak mai, pasal hang tak mai. Wahai orang tak cerita apa pun pasal dia belanja tu, dia sakit. Dia sakit hati. Pasal orang tak sebut, dia akan buka. Orang belanja. Alah, situ kedai aku belanja pagi tadi. Dia nak perhatian manusia. Maka bila mana dia menuntut balasan yang lain daripada Allah, maka pada masa itu dia telah berbuat syirik. Maka kedua-dua syirik ini berdosa. Kedua-dua syirik, sama ada syirik besar, pergi sembah pokok pun berdosa. Syirik kecil, riak ni pun berdosa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maun ayat keempat dan hingga ayat ke-6. Ayat yang masyhur. Allah Taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Alladhina hum yura'un. Kata Allah yang artinya maka bermula wadi, yakni lembah yang di dalam api neraka Jahannam itu bagi sekalian orang yang sembahyang, yang lalai oleh mereka itu daripada sembahyang mereka itu, dan mengeluarkan mereka itu akan dia daripada waktunya lagi yang riak. Dengan makna riak, tiap-tiap amal ibadat yang dikerjakan bukan kerana Allah. Dia menuntut yang lain dari orang. Tuhan bagi pahala, Tuhan bagi balasan dengan apa yang dia buat. Dia kata, tak cukup. Dia nak manusia bagi. Bahkan lebih dia tuntut balasan daripada manusia, dari balasan Allah. Allah punya balasan tak nampak. Tapi manusia punya puji, manusia punya hormat, nampak dengan dek mata. Maka dia lebih menuntut yang itu. Maka itu disebut sebagai riya. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya perkara yang sangat-sangat aku takuti terhadap kamu ialah perbuatan syirik yang kecil. Sahabat baginda bertanya, apa dia syirik kecil itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, ialah perbuatan riya. Pada hari kiamat nanti, sabda baginda lagi, Allah Ta'ala akan berfirman pada ketika ia membalas amalan hamba-hambanya. Maka kata Allah kepada orang yang perbuat riya atas dunia, dengan firman Allah Ta'ala yang artinya, pergilah kamu, hai orang-orang yang riya, kepada orang-orang yang kerananya kamu mengerjakan amal, dan mintalah kepada mereka balasan daripada amal yang kamu kerjakan. Tuhan nampak akhirat besok, orang yang ada riya dalam amal ibadat kelakuan di atas dunia ni ditimbang. Bila ditimbang, Tuhan tak mau bagi ganjaran dia. Tuhan tak mau bagi melangsaikan apa yang berhak dia dapat daripada ibadat yang dia buat atas dunia. Bahkan Allah Ta'ala masukkan dia dalam neraka dengan ibadat yang pernah dia buat. Maka dia pun bertanya kepada Tuhan, wahai Tuhan, dulu kami atas dunia ni, kami ada semayang, kami ada puasa, kami ada zikir, kami ada baca Quran, kami ada buat sedekah, macam-macam kami buat atas dunia. Takkan tak ada pahala langsung hari ni sampai kami terpaksa masuk dalam neraka? Tuhan kata tak ada, memang neraka tempat hang. Tuhan, dulu atas dunia kami banyak buat, kami ada buat, takkan tak ada langsung pahala? Maka Tuhan pun kata, betul hang ada buat, tapi ingat, hang buat tu bukan kerana aku, hang buat kerana nak manusia puji, hang buat kerana nak manusia tahu. Maka hari ni hang jangan minta balasan daripada aku, tapi minta daripada manusia yang hang buat amal ibadat kerana dia. Hang buat kenduri, nak orang datang kenduri, hang puji hang. Dah, apa lagi? Hang beli kereta, hang nak orang tahu kereta hang lah yang paling mahal. Apa lagi? Hang dapat bini baru, hang nak orang tahu kata bini hang first class, Yasmin Hani. Banyak aku tak tahu lah. Aku pun tahu juga. Dah, tu dah edah, apa jangan duk kata. Tunggu habis edah dulu. Bini orang lagi tu. Tuan-tuan masyarakat, cuma dia tak sebut dalam khutbah tadi. Dia sebut berebut orang. Tuan-tuan masyarakat muslim muslimat rahimakumullah. Nak habaq kata, yang kata riak ni Tuhan pun tak mau balas. Pasal apa? Tuhan kata hampir minta pahala pada orang yang hang buat ibadat kerana dia. Hang nak orang puji kan? Pergi minta pahala pada orang yang hang nak minta puji tu. Jangan minta daripada aku. Tahu tu. Maka beruntung ke atau rugi orang yang buat riak? Barang sekepiang habuk pun tak guna bagi dia untuk buat ibadat atas dunia kalau dia tak dapat apa-apa balasan daripada Allah. Tak ada siapa pun yang boleh bagi balasan akhirat selain daripada Allah. Hampir minta pada Nabi pun, Nabi tak boleh bagi apa.
Hang minta syafaat Nabi. Nabi pun hanya boleh bagi syafaat kalau Tuhan izin. Illa biizni rabbih. Melainkan dengan izin Tuhannya. Nabi bukan saja-saja bagi dah. Tuhan perkenan baru Nabi bagi. Kalau ikut perangai Nabi, semua kita dapat. Kalau ikut perangai Nabi, yang sayang ke kita. Tapi neraka ni ada kota dia yang mesti dipenuhi juga. Mesti dipenuhi. Maka ada di antara kita yang akan mendiami neraka. Sama ada berapa lama, selama-lamanya ke atau lagu mana, terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelakuan kita di dunia. Tak ada. Dan mengeluarkan mereka itu akan dia daripada waktunya lagi yang riak. Mereka itu pada sembahyang dan yang lainnya. Dan sabda Nabi SAW, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar wahwa riya. Yaqul Allah Ta'ala yawmal qiyamah lil mura'ina idza jazallahu an-nasa bi'a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya unzuru hal tajiduna indahum jazaa. Kata Allah, riwayat Imam Ahmad, yang artinya bahwasanya yang lebih ditakuti daripada segala barang yang aku takut atas kamu ialah syirik yang kecil. Dan syirik yang kecil itu ialah riya. Berfirman Allah Ta'ala pada hari kiamat, bagi sekalian yang perbuat riya, apabila membalas Allah Ta'ala akan manusia dengan segala amal yang dikerjakan mereka itu atas dunia, pergi oleh kamu kepada mereka yang ada kamu mengerjakan ibadat kerana mereka itu di dalam dunia. Tilik oleh kamu, adakah mendapat kamu pada sisi mereka itu akan balasan yang baik. Tuhan abang, Tuhan perli atas dunia dulu hang buat ibadat pasal orang, hari ni hang pergi minta. Agak-agak hang dapat, bahasalah tu. Agak-agak hang dapat, Tuhan kata lagu tu, hal tajiduna indahum jaza, apakah hang akan dapati daripada manusia balasan? Hang pergi minta dekat manusia yang hang buat riak, hang minta balasan dekat dia. Agak-agak dapat. Tuhan kata lagu tu. Nak abang sehina-hina kelakuan orang yang riak pada negeri akhirat besok. Sampai Tuhan saja perli. Tuhan perli. Orang pergi mencuri, Tuhan tak kata apa lagi. Orang pergi berzina, tikar nombor ekor, Tuhan tak cakap apa. Salah, masuk neraka. Tapi puak-puak riak ni, mereka bukan buat dosa. Di sisi mereka, apa yang mereka buat kebaikan dan ibadat. Tapi mereka buat kebaikan dan ibadat dalam keadaan riak. Mereka pun tak sangka yang dengan ibadat itu mereka akan kena azab. Mereka sangka apa yang mereka buat ni benda yang elok, mungkin akan menyelamatkan mereka. Kan? Sedekah, bagi, bayar zakat. Semua orang bayar zakat, cuma hang bayar mungkin lebih. Syarikat hang besar, hang bayar adalah 10,000. Orang lain cuma takat 300, 570. Hang pasal syarikat besar, pekerja ramai, 10,000 hang kena bayar setahun zakat. Nala punya cek. Cek saja 2 meter. Pamer. Sebab tu kadang-kadang riak ini, menurut ulama, riak dengan ikhlas itu ibarat lubang jarum yang dibahagi 70. Antara riak dengan ikhlas. Ibarat lubang jarum bahagi 70. Hak 1/70 daripada lubang jarum tu, itulah gap antara ikhlas dengan riak. Kita mai pagi raya, kita biasa bagi contoh hak tu. Pagi raya dengan muka syega apa semua, baju bagus. Keluar rumah tengok cermin dekat dinding, oh cantik syega. Kemah baju aku, bini semua dah gosok apa semua.
Keluar. Sampai surau. Elok pakai motor. Assalamualaikum. Kawan pun jawab ramai, Waalaikumsalam. Boy, sedaknya kena mana tu kahang. Nampak muda 10 tahun. Contoh. Kawan tu kata. Dia pun belek-belek. Sungguh kah? Kembang bungkuk lah tu. Maka bagi dia, baju yang dia pakai tu kena. Itulah yang kata ria. Sudah. Kita merasa something. Bukan kata nu pakai baju baru. Nu baru habis umrah. Nak balik Malaysia. Duduk Malaysia ni. Habis pakai pun. Kurta. Habis pakai kurta. Pasal pi umrah ni. Beli jubah. Balik umrah dengan pala botak. Sarung jubah. First time dalam hidup dia pakai jubah. First time. Dah. Berapa lama dah pakai jubah? Ingat tak? First time pakai. Ngoman tu. Hak baru buka, baru sarung first time pakai. Saya jubah ni saya tak ingat. Tapi saya ingat serban. Masa tu umur dalam 9-10 tahun. Pergi semayang tarawih. Semayang tarawih dengan pak. Bapak ada pakai serban, bubuh kat bau. Jadi kok mana tak tahu. Habis rakaat pertama nak mangkir rakaat kedua, ujung serban dia duduk kena kat tumit kaki. Lorot jatuh. Kita budak-budak bukan peduli apa. Elok-elok jatuh kita ambil buh kat badan kita pula lah. Kan? Oh masa tu kau tengok kawan ni semua kecil lah. Patut boleh sembayang lah. Pakai serban ni. Tak boleh sembayang lah. Yang pas ingat apa-apa. Baru boleh pakai serban tu. Baru serelum. Belum pakai. Baru serelum serban lah. Dia punya act dia macam. Cak tu saya sampai lah saya tak lupa. Saya duk ingat. Pasal soalan tu saya tanya kepada cucu. Cucu, cicit. Berapa generasi tak tahu. Dengan Maulana Zakaria Kandahlawi. Daripada Kandahar. Saya tanya dia tu pengarang kitab Fadail A'mal. Maulana Zakaria Kandahlawi. Saya tanya dia tentang masalah riak. Cerita pi apa semua mai keluar terbit pasal riak. Saya pun duk cerita benda ni. Dan saya kata sampai hari ni bukan kata yang tu saja, apa saja hari ni kita pakai potensi untuk riak tu duk ada. Pakai jam baru, boleh kereta baru. Ada potensi untuk riak. Jadi kita tanya lagu mana dia main feeling tu. Jawapan yang sangat sederhana daripada orang alim. Kita dengar pun lepas kita tak pernah terfikir. Apa kata dia? Badak Nabi riak wan tahai Nabi ikhlas insya-Allah. Dia main dengan pelak dia. Badak Nabi riak wan tahai Nabi ikhlas insya-Allah. Dia kata mula kita dengan riak. Pakai jubah kali pertama dengan riak. Boleh letak serban kali pertama dengan riak. Boleh simpan janggut kali pertama dengan riak. Boleh mai jemaah dengan riak. Badak Nabi riak, kita mula dengan riak. Biar pergi dengan riak tu. Lama buat. Wantahaina bil ikhlas, dia kata. Mudah-mudahan di hujungnya nanti, bila habis riak, akan terbit ikhlas. Kita nak merasa kembang bungkuk berapa lama? Takkan sampai 10 tahun kembang bungkuk. Habis tahun, 2 tahun, habis dah. Masuk tahun ketiga, tak berasa apa. Dah pakai serban, boleh serelum jubah, boleh berjalan pegang minyak tasbih. Tak berasa apa dah. Mula-mula saja. Lama. Perasaan tu neutral. Maka dia kata, biarlah kita bermula dengan riak. Mudah-mudahan kita sudahi dengan ikhlas. Maknanya apa? Kalau dah tahu kata riak, jangan berhenti. Buat terus. Biar riak tu mai. Kerana bila habis riak itu diguna, maka habislah riak. Bila habis riak, bermulalah fasa ikhlas. Satu balang gula, kita bubuh 2 kilo dalam balang. Semut masuk.
Hurung habis sampai ke dalam. Apa kita buat? Korek keluar sampai habis masuk baru. Habis cerita. Biar ikhlas, riak tu keluar. Yang tinggal esok ikhlas akan terbit. Jalan terus. Nah. Dan nanti adalah kita jumpa lagu mana nak boleh cantah riak ni. Lagu mana nak boleh elak riak ni. Daripada sudut ucapan, daripada sudut perbuatan kita. Lagu mana supaya kita riak tapi kita boleh cantah sikit. Boleh kurang sikit jadi. Daripada 100% boleh cantah 40%. Tinggal 60% riak. Tak apa dah. 60% riak. Jalani. Takkan lepas 30 tahun 60% lagi riak. Hari ni kita pakai jubah. Pergi mall kita sanggup pakai jubah. Nah, tak ada apa dah. Dulu kot lah malu-malu. Lah tak ada apa dah. Nak kata pakai. Lah jubah pun sama mahal dengan baju kemeja lah. Baju kemeja pun dapat RM39.99. Jubah. Hak murah 2 las saja. Mahal daripada baju kemeja lagi. Dan ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Bila mana Tuhan tak mau bagi balasan kepada orang yang riak ini, artinya tiada kuasa mereka itu membalas amal ibadat kamu, yakni manusia yang kita duk buat riak, yang kita tuntut balasan dari mereka ini, mereka tak boleh bagi apa pun. Yang hang nak manusia puji, yang hang nak manusia hormat, yang hang nak manusia sebut kebaikan hang, berapa lama dia boleh sebut hak kita duk buat dalam kebaikan ni? Orang boleh puji kita berapa lama? Kita boleh makan pujian orang berapa lama? Habis. Dalam masalah puji, dalam masalah hormat, dia cuma 2 saja yang akhirnya tinggal. Apa dia? Yang pertama, yang dipuji itu hidup, maka berjalanlah pujian. Orang yang kita nak hormat tu duk ada, kita hormat dekat dia. Orang yang nak puji tu duk hidup, kita boleh puji dia. Kalau mati yang nak dipuji, habislah pujian. Dia yang selama hari ni mengejar title doktor, profesor, datuk seri, apa bala apa semua, segala pangkat, kod depan, kod belakang tu, A, B, C, P, J, K, X, Y, Z, semua penuh. Elok mambui, kambui. Tok Imam nak baca ke segala tok nenek hak dia dapat dari pingat-pingat tu. Ketahuilah, wahai Doktor, Profesor, Ustaz Al-Fadil Muhammad Nazir bin Wahid, ABC, XYZ, KLMN, KLCC apa semua. Dia tak sebut dah. Habis-habis dia panggil kita dengan nama yang mak pak kita bagi. Duk depan tu datuk ke, encik ke, dia pun tak sebut dah. Hei Muhammad Nazir bin Wahid, ketahui olehmu akan datang kepadamu 2 orang malaikat. Janganlah kau takut akan keduanya. Dia tak panggil ustaz dah. Ustaz pun dia tak panggil dah. Walau seumur hidup, ustaz, asal tetap ustaz. Elok hari mati, kambui, hilang ustaz tu lah. Jadi pujian itu hanya berjalan bila mana yang dipuji itu hidup. Bila mati yang dipuji, maka habislah pujian. Yang kedua, apabila yang memuji itu hidup, dia satu orang yang nak dipuji, dia kelapak dengan pujian. Dia hanya dapat pujian bila ada orang yang memuji dia. Selagi mana ada orang yang puji, dia dapat. Kalau mati orang yang puji dia, habislah pujian untuk dia. Tak ada siapa lagi nak jack dia dah. Tak ada siapa lagi nak puji dia dah. Maka bila mati orang yang memuji dia, maka habislah pujian untuk dia. Takat 2 tu saja.
Tapi kalau Allah yang puji kita, kalau kita dipuji oleh Allah Ta'ala, Dia hayyun la yamut, Dia hidup tak mati-mati. Dia puji kita, Dia yang memuji, Dia hidup tak mati-mati. Mana yang lebih baik dari makhluk yang memuji yang akhirnya mati, atau Allah Ta'ala yang memuji takkan mati-mati? Maka jadi cerdik kita, buat pilihan. Nakkan dari makhluk yang akhirnya habis, atau mai daripada Allah balasan yang takkan habis-habis. Aduh. Dan sabdanya lagi, Inna Allah harramal jannata ala kulli mura'in. Diriwayatkan daripada Abu Nuaim dan Ad-Dailami, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, bahawa Nabi SAW bersabda yang artinya bahawasanya Allah Ta'ala mengharamkan ia akan syurga atas tiap-tiap orang yang riak. Kata Nabi, Allah Ta'ala mengharamkan syurga atas orang yang riak, dengan makna orang yang ada riak sama sekali takkan masuk ke dalam syurga. Hang buatlah berapa banyak kebaikan pun, hang buatlah berapa banyak ibadat sekalipun, dengan riak itu kita takkan masuk ke dalam syurga, walaupun ibadat kita setinggi gunung. Kerana Allah Ta'ala telah mengharamkan syurga atas orang yang riak. Maknanya syurga tidak akan dimasuki oleh orang yang ada riak dalam hatinya. Maka apa kebaikan kita bersifat dengan sifat riak yang akhirnya merugikan kita? Yang tu. Dan dikendaki mengharamkan itu, menegahkan ia, tiada memberi ia akan dia. Yang kata haram syurga itu maknanya Allah Ta'ala takkan bagi dia masuk dalam syurga sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Dan sabdanya, Rihul Jannah yujadu min masiratin 500 amin wala yajidha man talabad dunya bi'amalil akhirah. Yang diriwayatkan oleh Imam Dailami daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, bahawa Nabi SAW bersabda yang artinya, bermula bau syurga itu dicium akan dia daripada perjalanan 500 tahun. Kata Nabi, bau syurga itu dapat dicium baunya sejauh 500 tahun perjalanan. Maknanya jauh lagi dah boleh cium dah bau syurga. Tapi pasal dia ni buat riak, tertegah dia daripada masuk dalam syurga. Bahkan bukan tak dapat masuk, cium bau syurga pun tak dapat, dengan sebab riak itu. Dan tiada mencium akan dia oleh mereka yang menuntut dunia dengan amal akhir. Buat amal ibadat tapi menuntut ganjaran atas dunia. Maknanya apa? Nakkan pujian daripada makhluk, maka dia takkan dapat cium bau syurga. Sedangkan bau syurga itu dapat dihidu sejauh 500 tahun perjalanan. Kita tak tahu 500 tahun ni berapa lama, berapa jauh perjalanan. Atas dunia, orang berjalan kaki daripada Malaysia, dah jarak daripada Malaysia nak pergi ke Mekah. Kan ada orang jalan kaki, naik basikal, berapa jarak dia? Berapa puluh ribu kilometer dari Malaysia sampai Mekah? Ada 300,000 kilometer? Tak ada kot. 10,000 kilometer? Ada 10,000. Hak tu berapa lama masa ambil perjalanan? 6 bulan. Setahun. Kalau setahun 10,000 kilometer, kalau 500 tahun, sejauh itu bau syurga patut dapat dihidu. Tapi pasal dia riak, bau syurga pun dia tak dapat cium, walaupun jauh dah dapat hidu bau syurga. Itu di antara tegahan pengharaman Allah Ta'ala atas orang yang buat riak. Punya Tuhan benci,
punya Tuhan suka, bukan takat tidak dimasukkan dia dalam syurga, bahkan bau syurga pun Tuhan tak bagi kat dia. Tara tu. Tuan-tuan ma'asyiral muslimin, itu daripada sudut teorinya. Fahamlah oleh kita kenapa agama mencela kelakuan riak ini. Kenapa agama menegah kita memperlakukan dengan riak atas dunia. Kenapa kita diharamkan bersifat dengan sifat riak? Kerana apa yang telah kita sebutkan. Dan ketahui olehmu, yakni faham sungguh-sungguh oleh kamu, bahwasanya riak itu 6 jenis. Ada 6 macam orang perbuat riak atas dunia ni. Ada 6 perkara yang manusia riak atas dunia. Ada 6 sebab kenapa manusia boleh bersifat dengan sifat riak atas dunia. Yang pertama kata muallif kitab kita, dia riak dengan tubuh badan dia. Seperti menzahirkan ia akan kurus dan pucat badannya supaya disangka akan dia mengerjakan ibadah pada waktu malam dan puasa pada siang hari. Ada orang dia menunjukkan tubuh badan dia yang kurus, yang mungkin tak berapa cantik shape dia, dengan harapan orang tahu kata dia ni jenis orang yang banyak puasa. Orang yang banyak puasa memang bentuk badan dia kurus. Kan Nabi mengharamkan kita membuat isbal, melabuhkan pakaian di bawah daripada buku lali. Nabi larang kita. Tapi dalam dunia, satu orang yang mana bila dia pakai izar, dia pakai kain bawah daripada buku lali, dia tak akan berdosa. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, dia kalau pakai kain tu automatik melorot. Automatik melorot. Pasal apa? Kerana fizikal Abu Bakar itu sendiri. Tuan-tuan muhasabah, semua kita akan dapat PJK. Perut jalan ke depan. Semua kita, kecil ke besar ke, akan ada PJK. Perut jalan ke depan. Maknanya apa? Ni dada cantik. Bila mai tangan perut ni, dah ke depan sikit. Dada ke depan. Maka bila kita pakai kain sangkut tangan tu, dia kejap, dia takkan melorot. Tapi Sayyidina Abu Bakar, lantaran kerana banyaknya puasa, perut dia ke dalam, dia tak ada PJK. Ni dada dia, kalau kita ke depan, Abu Bakar dada dia dan perutnya ke dalam. Jadi bila dia pakai kain akan melorot. Kerana banyaknya puasa Sayyidina Abu Bakar. Jadi ada orang bila mana badan dia kurus, ada orang dia suka. Umpama contoh dahi hitam, dia suka tenyeh dekat tempat sujud tu supaya cepat hitam. Kalau tak berapa hitam juga, dah dia pergi ambil biji getah, dia tenyeh bagi hangat, dia tekak. Bagi cepat hitam. Biji getah lah, tu permainan kita masa kecil dulu. Nah, tak ada apa, no, pension 2 biji, dia tenyeh tangan, dia ambil, dia balik, bagi hitam. Ada orang dia suka. Kadang-kadang hitam tu sampai naik ke matu. Hitam tu sampai naik ke matu. Boleh kupah. Kering kulit mati tu. Pantara tu kadang-kadang sampai berdarah. Kerana kering kulit. Dan dia suka. Kerana dia sangka bila dahi dia hitam, orang akan tahu kata dia banyak ibadat. Dia banyak ibadat. Jadi orang boleh buat riak kerana tubuh badan dia. Fizikal dia. Fizikal dia. Satu. Itu yang pertama. Yang kedua, riak dengan kelakuan. Seperti menundukkan kepala dan memejamkan mata supaya disangka akan dia memikirkan kelakuan akhirat. Ada orang perangai, dia bila mat
Semayangan. Allahu Akbar. Pejam je mata. Bismillah. Allah. Allah. Dia ni mengangguk kan menggeling. Bismillah. Alhamdulillah. Allah. Maliki. Iya. Kelakuan dia. Apa yang dia buat, dia nak orang tahu bahawa dia khusyuk dalam ibadat. Dia khusyuk dalam ibadat. Kita pun tengok dia sembahyang duk geleng, sak angguk, sak geleng. Weh, dia ni tok wali besar. Dia faham apa dia baca. Nah. Jadi dia duk buat beberapa kelakuan yang menunjuk kata dia itu bagus dalam negeri akhirat kelakuannya. Jadi dia riak dengan kelakuan dia. Duduk diam, tunduk, kita duk sangka dia ni zikir banyak. Rupa lena. Kita bagi laluan pada azan isyak terlebih dahulu insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Baik, kita sebut tadi tentang riak itu ada 6 macam, ada 6 jenis. Yang pertama, riak dengan tubuh badan. Ada orang bila sampai tu masa dia buat muka tak larat, jalan pun tak larat, merangkak, dah duk picit-picit kaki. Kita tanya pasal apa? Dah, saya baru sudah 21 kali buat tawaf. 21 kali baru sudah tawaf. 3 kali saya buat umrah hari ni. Dia kata. Dia dengan kelakuan dia dengan tubuh badan dia boleh buat riak. Dan ada orang yang buat riak dengan kelakuan dia. Nah, umpama hak kita sebut tadi, apa yang dia buat untuk tunjuk kata hak dia tu bagus. Sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala alaihi wa arda menyebutkan di antara perkara makruh dilakukan di hadapan orang. Perkara makruh dilakukan di hadapan orang, antaranya menyelati antara janggut. Kan kita janggut panjang, dia duk main janggut depan orang. Bagi kita, orang yang duk pegang janggut, duk main janggut ni, biasanya dia dalam keadaan berfikir. Maka nak habaq dia tu duduk dalam keadaan berfikir, duk main janggut. Dan tentulah bila duduk kat surau ni, takkan nak fikir pasal mak janda. Kan? Jadi fikir tu mungkin, Allah, aku dosa banyak. Mungkinlah. Jadi dia rasa apa yang dia buat tu, dia nak orang tahu dia termasuk daripada ahli fikir yang memikirkan kehidupan akhirat. Maka Imam Ghazali melarang kita menyelati janggut di hadapan orang. Sama juga halnya keadaan kita dilarang untuk menggunakan sabha, alat tasbih. Alat tasbih depan orang. Dulu tak apalah biji tasbih, larang sangat-sangat. Hari ni no, hak duduk kat jari tu, sambil bawa kereta, sambil jalan. Kita tak kata dia riak dah, tapi potensi untuk jadi riak. Islam dia bukan tunggu sampai datang masalah baru nak ubat. Islam sebelum jadi masalah dia pangkas, dia siap. Jadi jangan sampai hang buat riak, maka dilarang kita untuk memegang sab'ah depan orang. Kita duduk seorang-seorang kita dekat rumah, dalam bilik kita, belilah biji tasbih sebesar biji nyok, buah nyok tu pun tak apalah. Tarik, subhanallah, subhanallah, tak apa, duduk seorang-seorang. Tapi depan orang janganlah. Oh, Ustaz, saya nak belajar ni. Disiplin diri hang. Hang dengan Tuhan disiplin. Bukan perlu tunjuk dekat orang. Sebab tu kita tengok ada di antara sembahyang-sembahyang sunat yang Nabi buat, tapi Nabi tak buat di tempat sembahyang. Umpama sembahyang sunat ba'diyah lepas Jumaat, Nabi tak buat di masjid yang dia sembahyang. Nabi balik rumah, Nabi sembahyang. Ada riwayat Nabi sembahyang tarawih 8 rakaat. Lepas tu Nabi balik rumah. Tapi kita habaqlah cerita Nabi balik rumah, Nabi sambung. Cerita kita kalau balik rumah pembohong. Tak buat dah. Buat 8 balik rumah, Nabi sambung. Kita dah buat 8 dekat sini, balik rumah sambung lagi. Mohong. Sambung makan dia, sembahyang dah. Nabi, betul keadaan Nabi. Tapi kita yang nak tiru Nabi, perangai kita tak semacam Nabi. Tapi kalau cakap lagi marah. Dia bibi juga belakang tu. Cuma bukan Nabi. Dan ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Ada orang yang dia tunjuk kelakuan dia bagus, elok, dia berjalan ni tunduk biji mata. Dah, kita pun tengok masya-Allah, bagus waraknya dia. Dah. Depan orang.
Macam kita lah, mari sembahyang Jumaat dekat masjid. Ada antara orang yang pi tu, haram subuh pagi tadi pun tak sembahyang. Elok hari Jumaat sampai. No! Berapa banyak kepala dia langkah tu, mai duduk kat depan tu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah. Rukuk. Sami Allahu liman. Betul-betul hari itulah yang dia semayang. Hak itulah yang dia semayang. Sebelum tu subuh dia tak semayang, lepas tu asyak pun dia tak semayang. Maghrib isyak jangan kata lah. Betul-betul Jumaat tu sajalah dia semayang. Itu pun punya tak sangka pulun depan orang. Tak ada lah. Belungguk duk ada perangai lagu tu. Nak tengok pelungguk tak pelungguk perangai tu, tengok lepas semayang. Siapa yang bangkit dulu? Buat-buat ni. Buat-buat ni lah yang bangkit dulu. Sampai tak ada doa apa pun. Punya kelang kabut. Jadi ada orang dengan kelakuan dia. Jadi agama ni, dia nak kita buat baik betul. Tapi dia tak suruh kita mempamerkan kebaikan. Ustaz, saya bagi tunjuk ni pasal nak motivasi orang. Saya nak bagi pengaruh. Saya ni influencer. Apa pengaruh? Bila saya buat benda baik, saya harap orang akan tiru apa yang saya buat daripada kebaikan. Ada bab tu. Bab memotivasikan orang dengan kebaikan yang dia buat. Boleh. Boleh. Dengan syarat dia yang duk buat dan dia yang duk tunjuk memiliki salamatan sadar, keselamatan dalam hati dia. Dia boleh confirm dia takkan riak. Kalau dia confirm takkan riak, silalah hang tunjuk. Tapi kalau hang tak ada jaminan bebas daripada riak, maka khafi, menyorok daripada buat kebaikan itu lebih baik daripada mempamerkan. Kerana dosa riak itu lebih besar daripada dosa tak buat. Kita tak buat satu kebaikan, dapat dosa. Dengan dosa yang kita buat kebaikan dengan riak pun dapat dosa. Tapi dosa buat kebaikan dengan riak itu lebih besar dosanya daripada dosa meninggalkan kebaikan. Faham yang tu? Agama tak mau. Agama tak mau. Cuma ada masa kita dengan niat belajar kita tunjuk. Niat belajar kita tunjuk. Dan masa belajar umpama zikir lepas semayang kita kuatkan supaya masing-masing daripada kita ingat, boleh baca balik. Kalau tak baik, kalau pakat sengah, hak macam puak-puak tu kata, nak baca sendiri-sendiri, duk nampak ramai yang tak baca dan baca. Kalau baca sendiri-sendiri, pakat tak baca, dia sanggup lagi baca WhatsApp, dia sanggup lagi baca Facebook. Elok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Hak tu lebih banyak daripada subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka sebab tu imam kita mengisyaratkan agar zikir lepas semayang itu dinyaringkan sedikit supaya bukan sekadar mengajar tetapi juga mengajak orang. Kan kita memang ada penyakit. Kalau buat seorang, kita ni memang balak. Tapi kalau ramai-ramai buat, mungkin jadi rajin sikit. Kalau duk seorang, pakat tak buat. Tapi kalau ada kawan, mungkin jadi. Ada orang penyakit tu. Maka imam kita mengisyaratkan nyari supaya puak-puak ni dapat pahala. Boleh buat. Tapi kalau dah bangsa ni pemalas, tak mau buat, tak apalah. Hang pemalas sudah. Tapi janganlah ajak orang pemalas macam hang juga. Hang tak mau buat sudah. Jangan larang orang nak buat. Walaupun yang ni pasal Nabi tak buat. Hang kata Nabi tak buat. Habis yang mai riwayat lepas semayang Nabi baca ni, lepas semayang Nabi baca ni, sahabat tu dengar daripada mulut siapa?
Kalau bukan daripada mulut Nabi sendiri. Yang kata lepas sembahyang istighfar 3 kali. Sahabat diriwayatkan hadis itu, yastaghfiru thalathan. Dia dengar Nabi istighfar ke dia dengar orang khabar? Dia dengar Nabi istighfar. Maka dia bagi beritahu kepada kita adalah Nabi lepas habis sembahyang istighfar dia 3 kali. Macam mana dia tahu Nabi istighfar? Dia dengar. Macam mana dia boleh dengar? Pasal Nabi mengangkat suaranya. Kalau sesuatu yang tidak dinyaringkan, tidak dikuatkan suara, mana mungkin orang lain dengar? Maka sahabat itu boleh buatkan hadis, Nabi baca sekian-sekian, kerana dia dengar Nabi baca. Kenapa dia boleh dengar? Pasal Nabi menguatkan suara. Itu logik akal. Itu logik. Kalau logik ni pun hang tak boleh nak fikir Allah, ambil otak pi rebus makan ayam asam bagus. Tak guna ada otak. Kalau petara tu tak nak fikir. Itu logik, common sense. Sebab tu orang buat horn, cuba bayang kalau dengan niat, dengan apa? Pemahaman horn ni mengganggu orang, dia buat horn tapi tak berbunyi. Tekan horn, tekan pakai nak rak ni, haram bunyi tak ada. Apa manfaat horn? Aduh. Kita hari ini menyaringkan suara, mengangkat suara kerana ada manfaatnya. Baik untuk kita maupun orang. Untuk kita, kalau tak kuat suara, duk main dalam hati saja, lena. Sambil baca Yasin pun boleh lena. Ketawa pakai nak rak tu sungguh lah tu. Bayang tengok duk pegang buku Yasin. Baru ayat 40 dah sengguk dah. Tu cara baca tu kuat tu. Kalau baca sendiri-sendiri. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallah. Tu. Wallahu ta'ala alam. Cukup dekat tu kita sambung pada jenis yang ketiga pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan silap kelemahan diri saya sendiri, saya minta maaf pada semua dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri saya dan semuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.